Ya, sebab itu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya, bila kita renung-renungkan, Masya Allah, tabarakallah, yang dalam hidup ni peluang dari Allah tak habis. Ya, peluang dari Allah tak habis. Ya, jadi kita kena ingat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bila Allah masih bagi peluang, walaupun sebentar pagi tadi kita dosa, Allah pilih kita duduk dalam taman-taman syurga Allah. Bayangkan, di dunia Allah sibukkan kita duduk dalam taman syurga. Ya, maksud dia, potensial nak ke syurga tu tinggi, betul tak? Dengan syarat, hati jangan sombong dengan setiap peluang dari Allah, betul tak? Peringatan jaga solat, perbaharui solat. Peringatan baca Quran, perbaharui baca Quran. Walaupun kita hafiz-hafizah, ingat, pagi hafiz-hafizah, takut petang jadi berdosa, betul tak? Hati-hati, tak ada selesa, betul tak? Iya. Sebab itu kita kena ada satu perasaan rendah diri. Alhamdulillah Allah bagi solat zuhur tadi. Ya, walaupun 2 rakaat khusyuk, 2 rakaat tak khusyuk, tapi Allah bagi peluang, betul tak? Kalau tanya saya lah, ada orang menangis-nangis mengadu dengan saya, Ustazah, makcik 50 tahun tak pernah solat, ya Allah. Apa saya nak jawab? Nak bantai takkan nak bantai makcik pula tu, betul tak? Apa nak jawab dengan makcik? Tak apalah makcik, walaupun 5 tahun, 50 tahun, tapi tanda sayangnya Allah pada kita, makcik ada kesedaran sebab tak solat, jom belajar solat sama-sama. Ya, kita sabar ajar dia, kita pun dapat kebaikan, betul tak? Ya, Nabi SAW mengajar kita muliakan orang tua, betul tak? Ya, kalau ikut kita geram juga, tak sedar diri, hidup lama, betul tak? Oh, jangan cebasai. Nak jadi baik rupanya tak baik, betul tak? Ya, kalau ikut hati tu geram aja. Nak cakap, tapi Allah tak izinkan. Makcik tahu tak, makcik hidup dah lama. Oh, nak marah pun kan? Tak sampai. Tak apalah makcik. Rupanya bila kita didik hati kita sabar, kita rasa tenang dan bahagia, betul tak? Betul tak? Ya. Sebab kita tak pernah nak rasa bagaimana nak sabar. Sebab dalam Quran Allah dah sebut manusia itu diciptakan dengan lemah dan tergesa-gesa, betul tak? Sibuk nak cepat. Ya. Sebab itu kita wajib sabar. Sebab Allah tak kata sabar itu tadi mudah, betul tak? Allah kata apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang yang sabar, betul? Anak kita belum berubah, kita sabar. Sebab dulu pun aku dosa, sebab itu Allah balas balik. Tapi Allah terbaik, balasan Allah nak bagi aku dekat dengan Allah, betul tak? Ya. Ya, ini salah aku, bukan salah anak aku. Aku yang kurang buat pembetulan, betul? Ingat ya, kalau anak kita mati dulu, sebelum dia dapat agama, buat agama, hidup dengan agama, dia mati dulu, dia akan menjadi penghalang kita ke syurga Allah. Habis. Jangan main-main. Jangan main-main. Sebab itu kita tengok kalau ustazah kat luar cerita, tiba-tiba kita nak masuk syurga, dengar suara kan, ya Allah, ini mak aku, dia tak pernah ajar aku dengan agama, betul tak? Habis. Sekarang banyak cara nak ajar anak tadi. Kalau macam mana, kalau kita tegur sekali dua, dia tak nak, menangislah pada Allah. Sebab Allah tu maha mendengar. Allah tu maha mendengar. Ya, Allah tu maha mendengar. Bangun tengah malam, kalau anak tu masalah, bangun tengah malam mengadu dekat Allah, betul tak? Ini kata ustazah, saya ada masalah, tanya balik, bangun tengah malam, taklah tidur saya alhamdulillah elok, dekat nak subuh bangun. Tu tak ada masalah kan? Betul tak? Tak ada masalah lah. Betul tak? Padan bukan aku kena hari ni. Kena cik? Terpaksa senyum walaupun menyakitkan hati. Betul. Hari-hari kita kena bantai jiwa. Ya, bantai jiwa kita sebelum kena bantai kat sana. Jangan ingat kita ni dah baik sangat, betul tak? Belum baik selagi kita tak doakan orang lain bersungguh-sungguh dengan air mata, betul tak? Belum baik selagi kita tengok orang buat dosa, kita tak doakan dia, ya Allah, pilihlah dia sebagaimana kau pilih aku. Berikan kebaikan yang ada pada diri aku pada dia, dan jauhkan keburukan dalam diri dia dan aku, agar kami terus balik kepada engkau, ya Allah. Betul tak? Kena buat. Kena buat. Sebab kalau tak buat, tak dapat. Kita kata susah nak istiqamah sebab tak buat, betul tak? Kita kata istiqamah ni payah ustazah. Payah sebab kau tak minta tolong dari Allah, betul tak? Kalau kita minta tolong dari Allah, Allah dah sebut, ad'uni astajib lakum.
Berdoalah kepada aku, nescaya aku perkenankan permohonan kamu. Betul tak? Ya. Dan Allah beri apa yang kita usahakan. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan dapat apa yang mereka usahakan. Hari ini, ya, makcik-makcik, kakak-kakak, mak-mak, ayah-ayah yang ada depan saya, yang dirahmati Allah, yang dicintai Nabi SAW, kalian pilihan Allah untuk berubah demi agama Allah. Betul tak? Ya. Jangan kompromi dengan nafsu jahat dalam diri kita. Jangan terikut bisikan syaitan. Syaitan kerja dia hancurkan kebahagiaan akhirat kita. Betul tak? Betul tak? Ya. Nabi SAW diturunkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Nabi tak ajar kita untuk azabkan orang. Betul tak? Ya. Jadi kita umat kekasih Allah, kita kena ada karakter yang sama, attitude yang sama. Betul tak? Sikap yang sama. Aku umat Nabi SAW, aku takkan balas pada kau. Aku nak doa baik-baik pada kau. Biar dia terkesan dengan kasih sayang tadi. Betul tak? Betul. Kau jagalah kau. Aku doa balas ni mati kau. Itu bukan. Betul tak? Sebab kita duk rasa nak main balas saja, kita lupa dosa kita siapa nak ampun kalau kita asyik tak ampun dosa orang. Betul tak? Betul tak? Ya. Kita nak Allah ampun dosa kita yang banyak, tapi orang yang seorang dua orang zalim dengan kita, kita tak ampunkan. Lepas tu kita gaduh lah. Solat tadi kosong, baca Quran kosong, selawat kosong, semua kosong. Sebab apa? Sebab hati tak pernah kosong dengan berdendam pada orang. Betul tak? Hati kalau tak kosong berdendam dengan orang, takkan tenang hidup kita. Betul? Kita kena ingat. Sebab itu Islam tadi datang dengan dua. Taat kepada Allah, hidup dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Jangan sebut perkataannya. Ramai sangat selalu sebut, saya dah tak ada tempat mengadu ustazah. Astagfirullahaladzim. Sedangkan kita datang dari Allah. Allah sentiasa mendengar doa kita. Betul tak? Betul tak? Sampai hati kita. Betul tak? Sampai hati kita, kita boleh sebut tak ada tempat dah untuk kita mengadu. Astagfirullahaladzim. Sampai hati kita sanggup kita keluarkan perkataan tu, sehingga kita tak nampak hadirnya Allah dalam hidup kita. Betul tak? Betul tak? Ya. Kita boleh bersuara idea, duduk selesa, walaupun tak kaki tu tak selesa, sekejap kanan sekejap kiri, tapi Allah bagi semangat tu ada. Betul tak? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana satu kita nak dusta, walaupun kaki tak selesa, tapi Allah bagi semangat untuk duduk. Betul tak? Ya. Dari tadi macam meluncah, kanan kiri, depan belakang, kanan kiri, depan belakang. Tapi kita ni Allah bagi faham. Ya, yang penting korang nak dengar. Betul tak? Kau nak dengar. Yang penting saya sampaikan lillahi ta'ala, dan nak sampaikan benda terjadi supaya lekat dalam hati. Balik rumah fikir-fikir sebelum mati, malam ni bertabat sungguh-sungguh, bersihkan hati. Betul tak? Ya. Tak ada orang nak tolong kita. Betul tak? Kita nak makan pun kena masak sendiri. Betul? Betul tak? Nak mandi sementara sihat, tak ada orang mandi kan? Betul? Bila dah sakit, saya sakit baru ni, demam panas. Sebab dah lama tak sakit, angkat tangan menangis, ya Allah tolonglah aku nak sakit. Memang dia bagi sakit sungguh 3 bulan. Tapi keluar juga buat dakwah. Ni saksi. Dia orang sampai duduk dalam bilik air ni, tunggu saya, ustazah biar kami mandikan ustazah. Engkau orang ni hadiah dari Allah untuk aku sebenarnya. Ya. Betul. Mana-mana pergi, ya Allah dijaganya kita. Ya Allah, aku tak pernah dapat penjagaan macam ni. Betul, mak aku jaga baik, tapi ini dahsyat. Mereka seperti kalau kita tengok bahasa tak kenal pun, betul kan? Ya. Bayangkan tidur ni balik je semalam, padahal sihat. Ustazah, mai saya picit kaki, Ustazah nak tendang kan? Kaki pun sihat. Tak apalah kami picit. Ya. Sebab apa? Sebab masing-masing sedang mengejar peluang untuk dapat kebaikan di sisi Allah. Betul tak? Ustazah dah pernah bercakap, jomlah kita picit kaki dia, walaupun dia tu garang, tapi dia percayalah garang dia, sebab tu kita berubah. Betul tak? Ya. Ya, yang benar tu paling kita tahu. Ya. Kita nak ke dapur, boleh tolong, bagilah aku buat kerja, tak payah kami buat. Ya Allah, sama dia orang nak ambil buat. Tapi betul, benar kata Allah, benar kata Nabi SAW. Ya, bila kita buat baik sesama manusia, sesama makhluk, makhluk di langit di bumi akan doakan kita. Betul tak? Ya. Pergi mana macam ni lah.
Sampai-sampai saya cakap dekat pilot, dia betul dia kena kahwin ke apa? Salah ni. Tapi banting aku, bukan aku. Allahu Akbar. Ya Allah. Ini, so saya turun tu saya tanya, betul ke sanggup saya? Rasa nak lari balik. Ustaz saya, jangan buat macam ni lagi. Nangis saya. Hari ni saya terbantai. Sebab apa? Ya, sebab setiap malam menangis. Ya Allah, tunjukkan pada aku bahawa dakwah aku ni diterima. Betul tak? Ni Allah tunjukkan hari ni. Allah bagi saya menangis. Belum lagi buat kerja. Betul tak? Tak pernah seumur hidup saya sampai-sampai menangis dulu. Tak boleh nak cakap. Hati tu Allah bagi rasa bahagianya. Ya Allah, ya Allah, aku tak ada doa lain. Ya Allah, satu saja, ikatkan hati kami dengan kasih sayang-Mu. Jauhkanlah kami daripada fitnah akhir zaman, ya. Berikanlah kami kekuatan iman dan takwa, ikhlas dalam mengabdikan diri kepada-Mu, ya Allah, ya. Dan bantulah kami dan keluarga kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk bangkit demi perjuangan yang ditinggalkan oleh kekasih-Mu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pilihlah kami untuk mendapat syurga tanpa dihisab. Memang sentiasa doa macam tu, ya. Orang selalu cakap, Ustazah, pinjam mulut. Kau ingat mulut aku boleh transfer, ya. Sebab kita kena biasa doakan orang. Bila kita dah biasa, dia jadi terbiasa dan luar biasa, betul tak? Jadi kejap-kejap je doa, kejap-kejap doa. Habis Allah sentiasa dengan aku. Doa lah, betul tak? Betul tak? Allah 24 jam online dengan kita. Bukan masa 5 fardu aja, betul tak? Ya, kejap-kejap duduk lagi doa, kejap-kejap duduk. Kita tak tahu doa mana yang cepat sampai, betul tak? Tapi bila kita berdoa, pendosa seperti kita mendoakan orang lain tak tolak, apalagi kalau malaikat doakan kita, betul tak? Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain tanpa diketahui dengan jarak yang jauh, maka kebaikan yang sama akan dibalas, ya, kepada pendoa tadi oleh siapa? Malaikat. Masya Allah. Kita pendosa doa tak tolak, apalagi malaikat, betul tak? Ya, banyak-banyakkan doa. Anak kita dapat rizak baik, doakan, ya Allah, berilah semua orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, anak dia orang pun dapat rizak baik, betul tak? Ya. Ya Allah, berilah ketenangan jiwa pada ibu bapa di luar sana, agar dijentik hati mereka untuk bawa anak mereka hidup dengan Quran dan Sunnah. Allah hantar bantuan malaikat doakan kita. Ini sebenarnya betul. Tak percaya, buat. Dah buat masa tu, jangan sombong. Ya, kita takut. Dah buat, kita takut sombong, kan? Buat, tetap kena buat. Betul tak? Ya, kalau macam tu, jangan solat kan lagi sombong. Boleh tu? Lagi sombong, betul tak? Engkau lagi sombong. Engkau tu hamba, betul tak? Kita ni hamba, tak usah nak belagak sangat. Maliki yaumiddin. Allah itu raja hari pembalasan. Ya, sebab itu kita kena buat baik dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Sebagai apa? Pengabdian diri kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita. Sebab kita meraihkan Allah yang maha baik sentiasa bagi peluang kepada kita, betul? Ya. Tertulis Kampung Lasah, Yung Lina Jin sampai dalam hati saya, wallahi takdir Allah sangat luar biasa. Betul? Orang kata, tapi kalau Allah kata, jangan putus asa, kerana rahmat aku sentiasa bersama orang yang kuat, sentiasa baik pada aku. Betul tak? Ya. Ni kita kena ingat. Tak apa makcik lipat di kaki kanan kiri, jangan salah. Tak apa, ya. I'm speechless, you know, more than what you did for me today. Wallahi, thank you Allah. Thank you Allah. Thank you Rasulullah SAW. Sebab kita lahir sebagai umat Nabi SAW. Betul? Ya, ingatlah, tidak ada jalan yang lebih baik melainkan jalan balik kepada Allah. Betul? Tidak ada kekuatan yang terbaik melainkan minta kekuatan dari Allah. Betul? Nak bahagia, cari yang beri bahagia, Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Ya. Balik pada Allah. Hidupkan malam kita. Rehat yang terbaik adalah bila kita bangun tengah malam, sibukkan masa kita menangis menghadap Allah. Betul? Ya, itu rehat terbaik. Hari pertama kita rasa letih, buat 10 hari, buat 20 hari, buat 40 hari, 100 hari. Betul kata Ustazah, bila dah biasa akan jadi luar biasa. Kalau tak buat rasa bisa je badan, kan? Betul tak? Betul tak? Ini kita kena. Sebab itu apa-apa dalam hidup ni kena biasa-biasakan. Walaupun tak biasa, betul tak?
Nak jadi baik jangan paksa. Kita selalu dengar paksa jadi baik, betul tak? Nak paksa tadi, Islam tak paksa, betul tak? Islam bukan agama paksa. Ya. Kita buat baik sebab kita nak jadi baik dan berazam jadi baik. Yang nak paksa tadi tinggal jahat, betul tak? Paksa diri tinggal jahat, paksa diri lawan kejahatan. Ini cara kita nak menang, betul tak? Ya. Ini cara kita nak menang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Maka kita renung-renungkan. Saya stop 5.30 Betul? Nah? Jangan tengok lebih jam 5.30 ni. Nak pukul 6? Ha? Kan sebab dia orang tak solat lagi. Kan? Kalau boleh keluar sikit-sikit tak apa. Kalau ada ruang boleh solat, saya rasa tak selesa. Kalau kata boleh sikit-sikit, pergilah solat dulu. Kalau nak solat, pergi solat. Ya. Oh, ada 2 bilik. Siapa yang boleh solat jangan tiba-tiba hari ni mengaku uzur. Tak apa ke? Hari ni saya uzur, Ustazah. Umur 60 uzur tak mana? Ustazah ni nama bantai tu. Ya. Atau kita kena ingat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi sahabat-sahabat syurga yang dimuliakan Allah, silakan saya bagi kelonggaran dan wajib buat benda ni. Seorang-seorang boleh pergi. Ya. Kalau kata nak pukul 6, nak datang balik bukan senang, betul tak? Ya, tak apa. Kalau kalian sudi menerima saya, selagi sudi, selagi itu saya datang, insya-Allah. Ya. Jadi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabat syurga yang dimuliakan Allah, makcik-makcik, ya, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah, yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, hidup ni kalau kita tak berubah, kita akan terus jadi orang yang lalai dan leka, betul tak? Nak berubah tadi, nak lawan jahat, rasa penat, betul tak? Malasnya, sakitnya, betul tak? Bukan senang. Sebab saya dah rasa dah benda tu. Ya Allah, nak jadi baik seksanya. Seksa sangat nak jadi baik. Ya. Sebab itu bila kita buat betul-betul untuk jadi baik ni, sebenarnya saya pegang je lah. Tak boleh. Kepala saya tak betul, bukan mic ni. Ya. Apa dia? Apa boleh? Boleh je. Ada masalah. Okey. Okey dia Ustazah. Jangan sibuk-sibuk, ambil lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah kita kena ingat dalam Quran Allah dah sebut apa dia? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah takkan ubah nasib sesebuah kaum. Betul tak? Betul tak? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Melainkan mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi sebab itu kita kena ingat. Kita nak pergi solat, mulut janganlah bercakap. Nak pergi solat jalan aja, tak ada halangan. Mulut tu mengalahkan ayam kampung. Dia bagi laluan, dia jadi bising. Ya. Jangan, kesian yang lain yang uzur semuanya. Kalau kata uzur, tak. Uzur ke? Tak ya. Bagi dia umrah dulu lah. Masya Allah, hebat Allah. Ya. Pegang elok-elok tu. Masya Allah. Sakit kaki, tak apa, Allah nak bagi syurga. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi sahabat-sahabat syurga yang dimuliakan Allah, yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah, ya, bila kita sibuk pilih jalan balik kepada Allah, ya, testing, ada. Bila dah ada on, testing, dia tak kuat. Lagi testing, lagi. Dengar tak kat luar? Okey ya. So jadi kalau kita ingat ya, kalau kita tadi ya mati di jalan Allah tadi, kita sedang korbankan nafsu jahat kita, betul tak? Ya, hari-hari kita nangis walaupun solat kita masih dalam pembetulan. Hari-hari kita usaha nak betulkan Quran, sibuk dengan zikir, selawat. Andaikan kita mati, ya, kita mati dalam jalan balik kepada Allah, percayalah, Allah itu ya Ghafur ya Rahim, betul tak? Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, terang dan jelas, ya. Allah sebut apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Ini kita kena ingat. Jangan berhenti minta ampun dari Allah.
Jangan berhenti. Selagi kita minta ampun dari Allah, Allah tahu kita sangat mengharapkan pertolongan Allah. Betul tak? Iya. Kita kena pandai atur masa. Ya, setiap masa itu adalah amal. Setiap umur tadi adalah amal. Katalah 60 tahun, 70 tahun, kita baru start jaga hubungan dengan Allah 3 tahun, 5 tahun. Betul tak? Apa jadi yang berapa tahun, puluh tahun tu? Takut tak? Takut. Tapi Allah tu maha baik. Allah tu maha baik. Sebab tu kita semua hari ni kena bersatu hati, tolong agama sampai mati. Betul tak? Kena bersatu hati. Sebab apa? Gigi tadi kalau sebatang senang patah. Betul tak? Betul tak? Tapi kalau banyak-banyak senang tak? Tak. Boleh patah tapi susah. Betul tak? Susah. Sebab itu kita kena hidup berjemaah. Hidup berjemaah, berkasih sayang. Sebab nak hidup berjemaah, nak kekal lama, wajib berkasih sayang. Betul tak? Iya. Macam dalam rumah tangga kita, kita berkasih sayang dengan anak kerana Allah, kita berkasih sayang dengan suami kita kerana Allah, jiran kita kerana Allah, maka kasih sayang itu akan kekal sampai bila-bila. Betul tak? Sebab kerana Allah. Bukan saya contoh, oh saya datang sini tolong sebab nakkan dia orang, oh lepas ni boleh jemput lagi, atau oh jom datang buat kerja dapat makan. Tak. Makanan yang terbaik itu apa dia? Quran dan zikrullah. Betul tak? Sebab Nabi SAW makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Betul tak? Betul tak? Ya. Nabi SAW makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Lepas tu gaduh lah malah. Aduh, kena batang hidung aku sakitnya Ustazah. Nak Panadol? Panadol pun belum boleh sembuh kita. Sebab yang bagi sembuh tu siapa? Kenapa bila kita makan Panadol, kita kata kita sembuh lepas makan Panadol? Sebab yang cipta Panadol tu manusia. Manusia tu dari siapa? Maka yang buat tu siapa? Allah. Betul tak? Iya. Ini kita kena ingat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Renung-renungkan. Dalam hidup kita hari ini, percayalah, tidak ada yang lebih bahagia melainkan kita letakkan Allah dan Rasul dalam hati kita. Betul tak? Kalau 30 tahun, 40 tahun kita hidup tak bawa Allah dan Rasul dalam hidup kita, dah sampai masanya kita berubah. Betul? Percayalah, tak ada orang yang nak hati dia terluka selalu. Betul tak? Betul tak? Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Contoh, kita tengok ada viral tentang ibu dimaki hamun dekat TikTok tu. Ada tengok tak? Ibu kena maki hamun tu kan? Dia kata ibu dia bakwan lah, dia kata ibu dia macam-macam, sampai dia kata aku masuk neraka pun tak apa. Betul tak? Pandai cakap sebab tak dapat lagi rasa. Kena api sikit pun mati aku mak, mati aku mak. Betul tak? Ini terbakar. Betul tak? Pandai cakap. Tapi sebab apa? Kenapa jadi macam tu? Ya, saya jawab satu je. Doa saya pada dia tak sampai lagi. Kena doa lagi. Betul tak? Ya. Kita semua saling memerlukan doa antara satu sama lain. Betul tak? Betul tak? Iya. Sebab apa? Sebab perasan tak? Kita salam kawan kita, kita kata, kalau kau masuk syurga jangan lupa sebut nama aku. Betul tak? Maksudnya kita perlu doa antara satu sama lain. Iya. Oh Ustazah, kalau Ustazah masuk dulu sebut nama saya. Macam mana nak sebut nama kau? Solat pun tak nak. Betul tak? Sebab yang bagi mulut saya sebut, mulut kalian sebut adalah siapa? Allah. Sebab Allah tu maha mengetahui. Betul tak? Ya. Ini kita kena ingat. Sayang diri kita, hargai diri ni. Sebab ini milik Allah. Sebab itu bila kita ditimpa kesulitan ke apa ke, ya, balik pada Allah. Sebut saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milik Allah, kepada Allah aku kembali. Betul tak? Ya, sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, apa saja masalah, apa saja problem anak, problem pasangan, problem pekerjaan, perniagaan, problem jiran, problem ekonomi, apa saja problem kesihatan, farudduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikan diri kamu kepada kitab Allah dan sunnah Nabi. Kita ni duduk sini ni, siapa yang bagi? Allah. Siapa yang lapangkan masa untuk datang? Ya, Allah. Jangan sombong. Kalau kita sombong, tak selamat. Bukan kata tak selamat, bau syurga pun tak ada. Betul tak? Jadi letakkan dalam minda kita, jangan jadi neraka, transit ke syurga Allah. Ingat, boleh besar-besar kat rumah kita tu. Betul tak?
mak ni pasal apa ni tiba-tiba besarnya mak takut cik. Cik takut, jom kita belajar sama-sama. Betul tak? Betul. Dia masuk rumah dia nampak, dia baring katil nampak kat dinding pula. Alamak, mak aku ni biar betul. Habis mak cakap hang tak dengar, dia hang nampak saya. Betul tak? Betul tak? Ramai mak-mak kat sini sedih dengan perangai anak-anak Tapi lagi sedih kalau mak tak bangun malam menangis pada Allah kerana doa ibu sangat bersajab. Betul tak? Ya. Allah dah sebut dah. Ya, ad'uni astajib lakum. Berdoa kepada aku, nescaya aku perkenankan permohonan kamu. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoa dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Ini kita kena buat. Doa dengan semangat tetapi takut dan mengharapkan bantuan Allah. Betul tak? Tak ada benda tak boleh bantu selagi kita bergantung kepada Allah. Setuju? Cuma kita ni sombong. Kita pandai sebut masalah, tetapi kita tak pandai sebut yang bantu kita untuk balik kepada jalan yang benar. Betul tak? Kita tahu kenapa Allah bagi ujian, supaya kita dekat dengan Allah. Betul tak? Sebab dah memang fitrah kita. Masa dia sihat, dia lupa nak sebut Allah selalu. Kalau dia sebut pun 5 kali sehari. Dia betul tak? Tapi bila dia sakit, pandai pula 24 jam tu 86,400 saat tak berhenti-henti sebut Allah. Tolong aku ya Allah, ya Allah tolong aku ya Allah. Betul tak? Ya. Allah bagi kita sesuatu yang baik, kita tak guna, Allah ambil balik. Sebab Allah nak kita balik pada yang maha baik. Betul? Tapi sombongnya kita, Allah tetap lembutkan hati kita untuk kita balik pada Allah. Betul tak? Tapi hati-hati. Kalau Allah sebut dalam Quran, yudillu man yasha, Allah boleh sesatkan sesiapa yang dikehendaki. Wa yahdi man yasha, Allah boleh bagi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. Maka hati-hati. Betul tak? Hidup ini calonkan diri menjadi manusia terbaik. Sebab itu kita kena ingat, ya, wallazina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, atau sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, wa amilus salihah, yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kita kena beriman dan beramal soleh. Betul tak? Iya, wajib. Allah tak nilaikan pakaian kita sebab ini perintah Allah. Betul tak? Tapi Allah nilai hati kita dalam kita melaksanakan perintah Allah. Betul tak? Iya. Saya buat kerja macam ni pun kena fitnah. Oh, siapa nak jumpa ustazah kena pakai niqab. Masa bila lah pula saya tulis macam tu? Peraturan sendiri, fatwa mereka dan .com.my. Betul tak? Padahal datang kat rumah saya tu, kediaman saya, semua dijemput datang ke sana. Lapangkan masa datang ke sana. Di Semanggi Selangor. Program kita memang penuh. Kita ada maulid bulanan, kita ada raudah handiku Sabtu dan Ahad, kita ada program kuliah duha Sabtu dan Ahad, kita ada raudah handiku 3 hari 2 malam, syurga dambaan wanita solehah. Macam mana kita tadi nak calonkan diri kita menjadi wanita solehah, walaupun dosa kita 30 tahun 40 tahun kita lupa, Allah tu maha pengampun. Betul tak? So dekat sana memang dia punya bantai penat lah. 3 hari 2 malam menangis dia. Masuk pagi menangis, petang menangis, balik-balik dah lupa dah. Tak ada masa lah, aku nak buat dosa dah, cukup-cukup lah. Hari ni biarlah, aku nak bergantung pada Allah, doakan semua orang. Betul tak? Ya, itu tujuan kita. Betul tak? Tujuan kita tadi apa? Sebar kebaikan, buat kebaikan, sampaikan kebaikan. Betul tak? Ya. Ajak orang tinggalkan kejahatan, minta doa dari Allah supaya kita dijauhkan daripada hati yang jahat. Sebab hidup ini ujian dia tadi hati. Betul tak? Hati. Ujian dia hati. Sebab itu kita kena hati-hati. Hati-hati, jangan sampai hati kita mati. Dia dah habis dah tu. Resting. Boleh dengar kan? Sedap ini sikit. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya. Sebab itu kalau kita renung-renungkan hari ini, diri kita yang Allah bagi diri ni tadi, Allah bukan setakat bagi diri, Allah bagi sumber-sumber kehidupan. Betul tak? Ya. Allah beri masa, Allah kurniakan sihat, ya. Allah bagi kita umur yang panjang, ya. Allah hadirkan semangat untuk belajar, masuk kelas. Betul? Kita tadi masuk kelas bukan setakat masuk kelas, tetapi berazam apa yang kita dapat tadi boleh kita amalkan. Betul tak? Sebab ilmu itu adalah cahaya. Ilmu takkan pergi kepada orang yang bermaksiat. Sebab itu kita kena ingat,
Ustazah, patutlah saya pergi majlis ilmu banyak sangat, tapi hati ni masih tak elok. Rupanya ilmu tadi tak jadi hasil sebab saya duduk bermaksiat. Betul tak? Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah. Betul tak? Iya. Penat kita pergi majlis ilmu. Orang pergi majlis ilmu, balik jadi orang yang berilmu, orang yang beramal. Kita balik tu masih buat dosa. Sebab apa? Sebab kita tak takut dengan yang namanya kematian. Kalau kita takut mati, bukan takut mati, sebab kita tak ingat mati sebenarnya. Betul tak? Bayangkan, sampai bila kita nak bawa hati kita yang merosakkan kehidupan akhirat. Betul tak? Ya. Sampai bila? Dah tunggu dan nazar, terlambat. Dalam Quran sebut last minute bertaubat, last minute dah nazar terus sangat, Allah tak ampun. Takut ya? Ya. Jadi sebab itu kita kena main peranan. Bila Allah pilih kita tadi, jadikan Islam itu yang terbaik dalam hidup kita. Sentiasa guna masa yang terbaik. Sehat tadi buat terbaik, ya, umur yang panjang buat terbaik. Kita jumpa dengan kawan-kawan kita, buat yang terbaik. Betul tak? Wajib. Ya. Bayangkan, hari ini Allah nak raikan saya, ya, dan kalian-kalian yang ada ni, ya, yang dirahmati Allah, yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah bagi kita lapang masa je, betul? Allah bagi kita lapang masa je. Lapang masa saja. Ya. Sebab itu kita kena main peranan. Hargai diri, sayang diri. Ya. Manusia itu Allah muliakan mereka dengan ilmu dan amal. Balik kepada Al-Quran. Bila kita banyak baca Quran, insya-Allah Al-Quran akan syifah hati yang sombong. Betul tak? Al-Quran akan syifah hati yang degil. Al-Quran akan syifah hati yang malas. Ya. Dan Al-Quran juga penyelamat kita di alam kubur. Betul tak? Ya. Itu sebab kita kena buat baik dengan setiap peluang yang Allah bagi. Kerana setiap itu dari siapa? Dari Allah. Bukan kita punya, betul tak? Bukan kita punya. Kita diturunkan sebagai hamba, sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, betul tak? Ya. Kita nak berjaya, wajib hidup dengan dakwah. Sampaikan. Ya. Banyak cara nak buat dakwah. Kita tak ada, contohlah kita tak ada social media. Bangun tengah malam doakan, ya Allah, bagilah semua yang tolong agama tadi sihat. Betul tak? Bagilah yang mereka berani turun-turun tadi, jaga mereka, lindung mereka dalam perjalanan mereka. Kita tak sedar kita sedang tolong agama. Betul tak? Sebab doa kita mereka tak tahu akan sampai pada mereka dengan izin Allah. Betul tak? Itu janji Allah. Ya. Sebab tu hati-hati. Bila kita tak hargai peluang tadi akan pergi pada orang lain. Percayalah, saya dah jumpa ramai orang. Ustazah, amalan ni saya dah buat dah 2-3 tahun dulu. Hari ni Ustazah cakap lagi, oh, rupanya Allah nak saya buat benda ni. Betul tak? Ya. Ramai orang zalim pada diri sendiri. Pilih apa? Pilih untuk ingkar kepada Allah. Kita kata kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tadilah, kita berselawat tapi mengata orang. Betul tak? Kita berselawat, ya, hati tadi masih lagi duk geram, marah dengan orang tu, marah orang ni. Geram tengok makcik tu tudung putih, cantik sangat warna kuning. Ya. Cantik sangat color mustard lah tu. Tak puas hati aku pakai hitam hari ni. Betul tak? Ya. Kita tengok ya, dekat dunia pun Allah dah tunjuk kita, Allah dah tarbiyah kita. Bila kita dah biasa pakai hitam, tiba-tiba ada orang pakai warna lain, dia menarik perhatian. Betul tak? Betul tak? Macam itulah kita dengan Allah. Kita kena tarik perhatian Allah dengan apa? Dengan luar biasakan ibadah kita. Betul tak? Ya. Dengan luar biasakan ibadah kita. Allah melihat, ya, hamba aku sedang cari aku. Allah lihat mereka berdosa dan mereka balik pada aku. Betul tak? Allah melihat. Hatta Allah tahu apa kita rancang sebelum kita sebut. Betul tak? Ini kita kena ingat. Ya. Alhamdulillah, saya rezeki saya lah, Allah bagi hidayah kat saya. Muda sangat. Masa tu umur saya 12 tahun 11 bulan.
Terlalu muda. Kita anak kita 12 tahun 9 bulan, kita nak pimpin dia, betul tak? 12 tahun 11 bulan. Kerana bila umur saya 13 tahun, pertama kali saya kenakan pakaian yang macam-macam ni lah, senang cerita. Baju apa, pesak kan, baju kurung pesak yang ada poket tu kan, tudung ala-ala ustazah gitu yang orang kata tu, ya. Umur 13 tahun, pergi sekolah yang gereja, pakai baju kurung, agak-agak dia halau balik, tak balik. Saya pula kurang ajar dengan dia. Gaji hang, pok aku bayar. Maksudnya saya pertahankan agama, betul tak? Semua masa tu tak belajar, cuma dengar, dapat tahu ini pakaian Islam, orang Islam, aku kena pakai. Saya mengamuk kat mak saya. Saya tak nak baju skirt-skirt tu dah. Ini pakaian sebenar, saya kata. Alhamdulillah, mak tu baik, ikut saja kan. Dan mak mestilah nak anak yang terbaik, betul tak? Ya. Saya struggle, ya, nak belajar agama, cari sendiri. Tetapi saya tak pernah sendiri sebab saya ada Allah, betul tak? Ya. Saya kena halau dekat sekolah 2 kali. Hari pertama datang, ya, untuk daftar diri, umur 13 tahun, tingkatan 1. Orang semua pakai skirt, tapi saya pakai baju kurung dengan tudung 3 segi tu. Rupanya Allah bagi saya kekuatan, balas balik dengan kata-kata saja. Sakit dengar ni. Ini sekolah tak boleh pakai baju ni. Yang tegur saya, yang ikat tudung kat belakang tu, siapa ni? Islam kan? Bukan cerita. Guru Melayu Islam. Kalau sister lama kena hentak lah. Ya, masuk kelas pula kena lagi sekali. Balik. Ini bukan prosedur sekolah. Saya kata kalau saya tak balik nak cakap apa? Ya. Of course saya masuk sekolah tu, ya, education saya cantik. Takkan dia nak halau balik, betul tak? Ya, duduk. Alasan dia sebab nak lantik saya jadi pengawas, maka saya kena tukar pakaian. Tak teringin nak jadi pengawas. Biarlah aku duduk situ jadi pengawas pun tak boleh. Betul tak? Daripada nak sombong je tu, betul tak? Ya. Nak sombong sangat, tak balik. Ujian tu. Tapi lepas saya pakai tak lama tu, dah tengok seorang-seorang ikut pakai. Seorang-seorang ikut pakai. Masya Allah. Rupanya kita ni kena jadi cermin diri pada orang lain, betul tak? Ya. Memang struggle. Masa dulu dekat Perak ni ada LADI, latihan asas dedikasi Islam. Masa tu saya ingat lagi. Itulah program saya pergi dekat Kuala Kangsar. Saya pergi duduk, yang duduk dalam tu semua pakai macam ni. Sebab mereka orang Arkam. Tapi mereka baik-baik sangat, Masya Allah. Baik sangat. Sebab mereka belajar kan. Ya. Masa tu tak ada sangat kita jumpa macam ni. Tapi mereka saja puak-puak dia. Ya. Tapi tak adalah masa tu terjentik hati nak pakai. Saya baru pakai macam ni setahun lebih. Anak saya dah 10 tahun pakai niqab, saya baru pakai. Bayangkan. Anak pun tak pernah cakap saya, Umi pakailah niqab tak. Sebab anak saya tahu mak saya dah sempurnakan pakaian yang Allah perintahkan sebagaimana pakaian dalam solat, betul tak? Ini saya pakai kenapa? Sebab saya dapat ilmu baru. Kalau nak jadi golongan Sayyidah Fatimah Al-Zahra, inilah pakaian terbaik puteri Rasulullah SAW. Kita mesti nak yang terbaik kan? No, aku kena calonkan. Minta pada Allah, Allah bagi senang. Tapi hari pertama nak ikat niqab 1 Ramadan tahun sudah, menggigil tangan. Ujian. Lepas solat tarawih tu, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya malam tu nak buat live tu. Aku dah janji dengan Allah, aku nak pakai niqab kerana Allah dan Rasul. Aku kena pakai. Tapi bila nak pakai, ya Allah kenapa tangan ni tak boleh pakai? Wallahi. Lalu teringat Nabi SAW kalau ada masalah solat, betul tak? Habis tarawih, wudu ada lagi. Ambil wudu, solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Air mata saja yang mengalir. Sujud akhir, ya Allah, jangan kau batalkan niat baik aku. Aku niat kerana engkau, ya Allah. Aku tak ada kekuatan, ya Allah. Tetapi yang kekuatan tadi dari engkau, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Aku nak pakai benar-benar kerana engkau dan Rasulmu, ya Allah. Habis saja, wallahi, memang baik Allah. Hebat Allah. Hebat Allah yang maha mendengar. Sebab itu doa dekat bumi sampai ke sana. Betul tak? Betul tak?
Bangun-bangun dia jadi macam apa? Macam apa, Zoro tu. Ambil saja bismillah, nak ikat tadi kalimah la ilaha illallah. Bacakan kalimah tu, ikat, alhamdulillah. Hati tenang, rasa ya Allah, kenapa rasa lain sangat? Ya. Saya datang sini bukan nak ajak makcik-makcik pakai nikab macam saya. Cukuplah saya jadi rombongan, tak payah kalian. Kalau nak pakai silakan, betul tak? Ya, nanti kata saya ajak. Tak, saya bagi tahu, ini pengalaman saya. Ya. Kita nampak macam mudah saja pakai nikab, betul tak? Tak mudah. Tapi kalau Allah jentik hati kita, jangan tangguh, betul tak? Jangan tangguh. Sebab itu dari siapa? Dari Allah, jangan tangguh. Sebab sebelum tu saya pernah cakap dengan anak saya, tak, saya tak pakai kot nikab ni. Cukuplah Umi dah pakai lama, dah pakai yang pakai sunnah. Saya memang pakai hitam pun sebelum ni. Memang suka pakai hitam tu kan. Dah lama pakai yang sunnah tu saya pakai. Ya. Allah izinkan menjaga kesempurnaan aurat tu daripada usia muda. Alhamdulillah. Tetapi bila tengok pakai nikab tu, sekali jumpa orang pakai nikab, jumpa kenapa suka sangat tengok dia orang ni kan? Apa sal pula jatuh cinta dengan dia orang ni ketiba pula kan? Sebab sekarang kan gelombang ramai orang bernikab, betul tak? Ya. Paling berumur datang ikat nikab dekat saya, umur dia 68 tahun. Ceras, Kuala Lumpur. Makcik duk ikut live ustazah. Sukanya, ya Allah. Selalu kita duk ingat, ya, dengar pelan-pelan boleh berubah. Rupanya hati ni lihat dia kata. Kena bantai baru nak berubah. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan, umur 67, 68, 69 baru nak berubah. Paling umur tua yang datang berhijrah dekat saya dari Teluk Intan, umur dia 84 tahun. Menangis. Telefon anak dia, bawa mak pergi kat ustazah. Ni tanya dia orang ni, betul tak? Tanya dia orang. Makcik tu tua sangat, jalan pun menggigil. Makcik kenapa ni? Makcik tolonglah makcik. Makcik tak tenang. Tapi dia dengar live ustazah, makcik tenang dengan live saya, bukan saya, Allah yang bagi, betul tak? Sebab saya bawa dengan semangat, maka Allah bagi kita semangat, betul tak? Betul tak? Ya. Tolonglah makcik. Makcik dari mana ni? Makcik dari mana? Dari Teluk Intan. Allah, makcik jauhnya. Tak apa, anak makcik yang bawa. Ya. Anak dia seorang guru. Menangis-nangis nak jumpa. Saya kata hebatnya Allah. Bila Allah nak pilih seseorang cinta kepada agama, tak kira umur, betul tak? Ya. Maka baiknya Allah bagi peluang kepada kita, betul tak? Kita tadi jaga peluang ni. Jaga peluang ni sebaik mungkin. Ya, sebab kalau kita tak jaga peluang ni, percayalah akan pergi pada orang lain, menyesal tak berguna, betul tak? Ya. Kita pandang remeh, kita lupa dah pindah pada orang lain, baru nak bercakap tak guna, betul tak? Masa tu hati dah tak ada perasaan, betul tak? Ya. Ini kita kena ingat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu sahabat-sahabat syurga yang dimuliakan Allah, ya, semalam pun alhamdulillah atas izin Allah, kekuatan yang Allah bagi, ya, kesihatan yang Allah izinkan, peluang lagi dan lagi pada saya, ya, turun padang, ya, untuk buat kongsi, ajak balik pada Allah, ya, ajak orang ingat mati kita dah dekat. Kalau tak berubah sekarang, siapa nak tolong kita, betul tak? Wajib berubah. Berubah tadi, berubah seluruhnya. Walaupun solat masih tak cantik, pastikan jaga solat, betul tak? Walaupun solat tak khusyuk, pastikan solat di awal waktu, betul tak? Ya. Walaupun Quran kita masih lagi terhege-hege, betul tak? Baca Quran, cari guru-guru Quran, betul tak? Tak ada alasan untuk berjaya. Kita yang tak nak buat, betul tak? Itu sebenarnya. Ya. Meriah sungguh kat belakang ni. Ya. Ini kita kena ingat. Ya, sebab kita kena ingat 70,000 para malaikat. Kalau kita sedar kita sedang duduk atas sayap para malaikat ni, percayalah, kita akan jadi orang yang sangat fokus, orang yang sangat ambil peluang, betul tak? Sebab nama kita dicatatkan oleh malaikat. Kita bercakap, malaikat pangkah satu peluang. Sebab tak ada adab dalam majlis ilmu, betul tak? Tak boleh.
Sebab majlis ni majlis yang diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Sebab tu kita kena belajar. Jangan kita pandang remeh, kita lupa, hati kita rosak. Tegur saja kita marah, rosak hati kita. Betul tak? Betul tak? Sedangkan kita buat salah. Betul tak? Ini kita kena ingat. Ya. Sebab itu MC tadi dia tak cakap. Ustazah tadi buka dengan pantun. Kalau tempat lain dia punya peraturan tu sampai orang kata baliklah, tak nak duduk, biarlah dia balik. Kita bawa kerana Allah. Betul tak? Hari ni ramai sangat degil engkar, kita ikut cara yang Allah nak. Betul tak? Ya. Ya. Sebab itu kita kena ingat, nak berubah ni bukan mudah, tapi lagi susah kalau tak berubah. Betul tak? Betul tak? Nak jadi baik bukan senang, tetapi lagi susah kalau tak jadi baik. Betul tak? Sayang diri, hargai diri, buat terbaik untuk diri. Sebab diri ini dari siapa? Dari Allah. Jangan buat benda tak elok pada diri kita. Jangan rosakkan hati kita. Sebab balik kita dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita buat. Betul tak? Ya. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Sebab itu kita kena banyak cek balik. Bangun pagi-pagi, celik mata, tanya khabar iman kita. Celik mata, tanya khabar iman kita. Bangun saja buka mata, sebutkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, masih bagi lagi mataku celik boleh nampak. Betul tak? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, bagi nyawa yang masih ada lagi untuk aku terus bertaubat, terus buat baik, yang merancang demi akhirat abadan abada. Bersyukur. Bersyukur. Hidup ni bukan banyak bersungut, kena banyak bersyukur. Betul tak? Hidup ni bukan banyak komplain, tetapi banyak berdoa. Betul tak? Ya, ini cara dia nak berjaya. Ya. Dalam diri kita Allah bagi kejayaan, tetapi kita pilih kegagalan. Betul tak? Betul tak? Ya. Sebab kita datang daripada yang maha menjayakan segala-galanya. Betul tak? Ya, tapi kita yang pilih untuk gagal. Kenapa? Sebab sombong, tak nampak peluang daripada lahir sebagai Islam sampai sekarang. Allah yang jaga kita. Betul tak? Ya. Allah yang jaga kita. Ya. Saya semalam pagi petang malam, ini pagi tadi di petang, malam kan kat Kuala Kangsar. Ya. Ya, ada insan mulia, hati dia baik, sentiasa pantau kerja saya. Rehatlah sama, letih sangat tu. Tak apa, untuk agama Allah bagi kuat. Ya, untuk agama Allah bagi kuat. Sebab saya dah lalai banyak masa saya dah wasting more time than what I should do to Islam. I must spend more time for Allah. Because why? Negligence buat kita jauh dari Allah. Kelalaian buat kita jauh dari Allah. Betul tak? Ya. Percayalah, dalam hati setiap orang sedang menangis dengan harapan Allah letakkan semangat yang luar biasa dalam ibadah. Betul tak? Betul tak? Ya. Semua orang, betul tak? Hari ni aku datang dengan harapan, kalau betul ustazah tu bantai, aku bantailah. Aku nak benar-benar jadi kuat, sabar, tabah. Senang saja. Balik pada Allah yang cipta kita. Betul tak? Itu je. Ustazah pergi mana-mana, dialog sama. Macam kita bangun pagi cakap benda sama. Sarapan pagi apa? Betul tak? Ya? Makan tengah hari apa? Minum petang apa? Makan malam apa? Hari-hari kita ulang benda yang sama. Betul tak? Sama juga agama. Agama kena ulang-ulang supaya telinga kita dengar benda yang sama, akal kita berfikir, dan kita ambil langkah apa? Bertindak. Betul tak? Ya. Ini kita kena ingat. Jadi kita kena ingat, sedih bila kita hidup lama tapi buat dosa je. Betul tak? Sedih sangat. Bayangkan, hari-hari Allah bagi peluang pada kita. Hari-hari, ya, kadang-kadang bisikan yang baik tu sampai dekat kita. Ubahlah, ubahlah. Tapi kita tak nak ubah. Betul tak? Betul kan? Hari-hari kita menangis sekarang tak apa. Sebab kalau kita menangis kat sana dah tak boleh buat apa-apa. Betul tak? Biar kita sakit sekarang lawan kejahatan daripada kita kat sana neraka jahanam sebab kita jahat. Betul tak? Ya. Ini kita kena ingat. Ini kita kena ingat. Ini peluang dari Allah. Bayangkan, hari-hari kita nak Allah tapi kita tak balik pada Allah. Hari-hari kita dapat peluang, kita tak guna peluang kerana Allah. Sombong.
Sombong. Buang sombong. Sombong tu bukan kita punya, itu pakaian Allah. Betul tak? Jangan. Takkan kita nak menangis hari-hari kerana zalim pada diri sendiri. Takutlah dengan azab Allah. Buatlah kerana Allah tu maha baik pada kita. Betul tak? Kesiankan diri kita. Tak ada orang nak tolong kita. Siapa nak tolong keluarga kita kalau kita tak balik pada Allah? Betul tak? Siapa? Tanya diri kita. Hari ni kita pandang benda ni biasa-biasa. Rupanya kat sana binasa kita sebab sombong dengan Allah. Betul tak? Wa na'udzubillahi min zalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ingatlah, hidup kita ni, ya, kita lalai. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullahi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. وأعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما أذى به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وأعوذ بك من النار. وأعوذ بك من النار. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم أصلح قلوبنا وأزل ذنوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير القراءة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والعمل والأهواء والأجواء. يا رب صل على محمد واختم من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد واختم من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد واختم من الخير كل مغلق. جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله. يا مسبب الأسباب يا فتيح الأبواب يا سميع الأصوات يا قضي الحاجات يا مجيب دعوات اجعلنا من الناجين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا جبار يا متكبر يا غني يا مؤمن يا فتاه يا رزاق. Tuhan sekalian alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha berkuasa di atas setiap kejadian di atas muka bumi ini, ya Allah. Malik Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Ya Allah, kami menadah tangan bersyukur kepadamu kerana dapat kami berhimpun dalam majlis yang penuh dengan maghfirah, yang diberi rahmat, diberi ketenangan. Doa kami diterima, dosa kami diampunkan. Ya Allah, berikanlah pertemuan ini bukan pertemuan yang sekali, tetapi berkali-kali hingga ke syurga-Mu, ya Allah. Tuhan yang mendengar segala puji-pujian, hari ini kami bertemu semata-mata ingin meraihkan kerja yang ditinggalkan oleh kekasih-Mu, kekasih kami, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar permudahkanlah urusan kami, lancarkanlah pertemuan ini, ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami hati-hati yang lembut, yang ingin menerima kebaikan demi akhirat abadan. Ya Allah, elokkan hati-hati kami, hilangkan keaiban kami, berikan kebaikan kepada kami. Hiasilah kami dengan ketakwaan yang penuh dengan keikhlasan. Himpunkan kami lagi dan lagi demi kebaikan akhirat dan dunia. Anugerahkan kami ketaatan yang berterusan kepadamu, ya Allah, selagi mana Engkau hidupkan kami di dunia ini. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepada apa yang kami dapat hari ini, ya Allah, agar ilmu menjadi amal dan menjadi cahaya serta perisai kehidupan kami. Tuhan yang mendengar segala puji-pujian, perkenankanlah permintaan kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma